subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi rasa syukur atas keizinan daripada Allah Azza wa Jal, kita dapat bertemu pada malam ini. Kita bertemu semula untuk kita meneruskan pengajian bacaan kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Fiqh Manhaji, yang dalam siri bab ataupun kita sebutkan kitab yang pertama sebenarnya, yang kita telah pun sampai kepada perihal berkenaan dengan sujud sahwi. Alhamdulillah, sebelum daripada ini kita telah bicarakan beberapa isu berkenaan dengan perincian kepada perkara yang membatalkan solat dalam siri yang lepas. Cuma dalam kitab Fiqh Manhaji ni dia lompat terus kepada perbincangan berkenaan dengan sujud sahwi. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, perbincangan berkenaan dengan sujud sahwi ni sebenarnya satu perkara yang sangat penting, kerana apabila kita menunaikan solat, sebenarnya kita mesti kena ambil perhatian kepada perkara-perkara yang boleh membantu ataupun boleh menampung kelompongan ataupun keaiban yang ada di dalam ibadat kita. Saya suka untuk kita sama-sama tekuni ataupun memberikan perhatian. Sebenarnya bila mana kita sembahyang ataupun kita dalam ibadat, kita kena ada satu perkara yang kita insafi, iaitu melaksanakan ibadat itu tanggungjawab kita. Tetapi satu sisi yang lain adalah untuk meletakkan sesuatu ibadat itu Allah Subhanahu Wa Taala terima, ia satu perkara yang berat yang perlu kita ambil perhatian, walaupun ia bukan satu upaya untuk kita yang menentukan, tetapi perasaan untuk kita sentiasa berhati-hati dan juga memohon supaya amalan itu diterima, itu satu perkara yang sangat penting. Dalam bahasa yang lain, tugas kita buat. Dalam masa yang sama, kita mesti kena memohon supaya amalan itu diterima. Buat satu perbincangan, amalan itu diterima satu perbincangan. Jadi sebab itu kita dapat lihat sebenarnya banyak perbincangan dalam riwayat, termasuk juga dalam Al-Quran, perbincangan berkenaan dengan isu kemakbulan sesuatu amalan itu satu perkara yang sangat ditakuti dan juga diberikan tumpuan para alim ulama, para arifin billah sebenarnya. Sebab itu kita tak boleh lepas tangan macam tu sahajalah, dah buat settle. Tak. Sebab itu kalau kita lihat istighfar yang dilaksanakan selepas daripada solat, sebenarnya bukan istighfar tentang dosa-dosa kita yang lain. Kata para ulama, dosa yang kita istighfarkan itu adalah kekurangan, keaiban yang ada di dalam solat yang kita buat tadi. Sebab itu seboleh mungkin kita tak beredar begitu sahaja sebelum kita banyakkan istighfar dan sebagainya. Saya mukadimahkan perkara tersebut untuk memberikan tumpuan kepada perihal berkenaan dengan sujud sahwi, kerana sujud sahwi ini merupakan salah satu daripada kaedah untuk menampung kekurangan, kelupaan, keaiban yang ada di dalam solat kita yang kita laksanakan. Baik dalam solat sendirian ataupun solat berjemaah, sebenarnya perkara ini boleh dilaksanakan, walaupun hukum dia bukanlah hukum yang wajib, tetapi dia menampung, itu istilah dia, dia menampung kekurangan, keaiban yang ada di dalam perihal kita solat tadi. Okay, secara asasnya dalam agama kita ada sujud solat. Okay, sujud yang maksudnya yang dibenarkan untuk kita sujud, sujud sembahyang, seterusnya sujud tilawah, sujud sahwi dan juga sujud syukur. Semua ini dia ada perincian yang berbeza. Bukan semua keadaan kita boleh sujud sesuka hati kita, ada peraturan yang tersendiri berdasarkan kepada pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dan sujud sahwi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lazimnya kita buat di dalam solat apabila kita meninggalkan beberapa perkara. Cuma saya nak beri penekanan di awal ni, bukan semua perkara kita sunat sujud sahwi, dan bukan semua perkara kita boleh sujud sahwi. Sebahagian daripada orang menyangka lupa sujud sahwi, tinggal perkara sujud sahwi, syak yang ni sekian-sekian sujud sahwi. Dia bukan macam tu. Dia ada hukum yang boleh ataupun hukum yang dituntut untuk laksanakan sujud sahwi, ada hukum yang sebenarnya kita tak boleh pun nak buat. Ada sebahagian orang dia sujud bukan pada sebab dia,
Sebab dia tak boleh sujud tapi dia sujud juga, solat dia batal sebenarnya. Jadi kita akan lihat. Baik, itu sekadar untuk mukadimah. Maka kata pengarang di sini, makna sahwi dari segi bahasa ialah lupa dan lalai terhadap sesuatu. Maksud sahwi di sini adalah kecacatan, kekurangan yang berlaku kepada orang yang bersembahyang di dalam sembahyang, sama ada dengan sengaja ataupun dia terlupa. Ada sengaja dia tinggal ataupun dia lupa. Ini poin yang penting sebenarnya. Maksud saya, atau maksud pengarang di sini, bukan semestinya kita lupa saja. Tapi kalau sekiranya sengaja kita tinggal, contoh memang solat subuh, kita sengaja je tinggalkan doa kunut, sunat untuk kita sujud sahwi. Okay? Kata pengarang di sini, sujud sahwi ini dilakukan untuk menampung kekurangan, kecacatan yang berlaku dalam solat tadi. Ia dilakukan pada akhir sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i, kita laksanakan sujud sahwi pada akhir sembahyang. Okay, bukan pada waktu yang lain. Ini membawa maksud sebelum kita memberi salam, kita sujud sahwi. Okay, itu maksudnya penghujung daripada solat. Bukan dah habis sembahyang. Okay, ataupun dah habis solat, tapi penghujung daripada solat. Kata pengarang juga, hukum sujud sahwi, tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian, hukumnya ialah sunat ketika berlakunya sebab-sebab yang akan dibincangkan nanti. Sekiranya dia tidak wujud, sembahyang tidak batal. Maksud kat sini, kalau tak buat sujud sahwi, solat kita tetap sah. Sujud sahwi, sebab sujud sahwi bukan wajib. Kalau kita tak buat sujud sahwi, solat kita tetap sah dengan syarat-syaratnya. Cuma ia tidak sempurna. Kelompongan tersebut tidak ditampal, tidak ditampung dengan adanya sujud sahwi. Tapi solat tetap juga sempurna. Dalil disyariatkan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi, individu yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi di muka bumi Allah Ta'ala ni. Abu Hurairah, seorang sahabat yang besar, yang mempunyai keistimewaan yang sangat banyak, yang Allah Ta'ala rezekikan beliau dapat mendengar hadis daripada Rasulullah lebih daripada 5,000 hadis. So kalau ditanya dekat muka bumi ni, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ini insannya. Beliau merupakan ahli sufah yang banyak kita boleh ambil pengajaran bagaimana beliau menuntut ilmu, sampai peringkat beliau juga menahan kelaparan untuk menuntut ilmu, untuk khidmat kepada Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, bila kita mengaji dengan sistem yang betul, dengan kaedah yang betul, dengan penekanan dari sudut kita, kita memberikan kekuatan untuk kita menumpukan satu perkara, kita akan dapat banyak. Sebab Abu Hurairah ni masuk Islam lewat tahun 7 Hijrah. Dan beliau pada ketika Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijrah, beliau duduk dengan Rasulullah 7, 8, 9, 10, 11, 5 sampai 4 ke 5 tahun macam tu sahaja. Sebab apa? Bersungguh-sungguh, kena pada tempatnya, dan juga atas doa daripada Nabi SAW sendiri. Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Beriwayatkan hadis ni, Nabi telah bersembahyang zuhur dan asar atau asar, sama ada zuhur ataupun asar. Lalu Nabi SAW tiba-tiba memberi salam, iaitu setelah 2 rakaat. Maka Zulyadain bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, adakah solat telah berkurang rakaatnya?" Maksudnya sembahyang zuhur ataupun asar ni dah dikurangkan ke? Allah Ta'ala dah kurangkan ke 4 kepada 2? Nabi SAW tanyakan semula, adakah benar apa yang aku lakukan? Maksudnya memang buat 2 ke? Okay. Nabi SAW, sahabat menjawab, ya, maksudnya Nabi buat 2. Lalu Rasulullah menambah 2 rakaat lagi, kemudian baginda Nabi sujud sebanyak 2 kali. Hadis ni ada perbincangan yang menarik untuk kita lihat. Nabi SAW, Allah Ta'ala melupakan Rasulullah, bukan Rasulullah seorang yang pelupa, pastinya tidak, tetapi Allah Ta'ala mentakdirkan perkara tersebut terjadi supaya adanya hukum kepada kita, adanya perbincangan, adanya kita sebutkan makluman kepada kita. Kalau terlupa, so macam ni kena laksanakan. Kalau terlupa, macam ni kita perlu buat dalam solat kita khususnya. Jadi Rasulullah terlupa solat 4 rakaat tapi Nabi buat 2 sahaja. Memang janggal lah sebenarnya, sehingga sahabat pun ambil maklum, adakah zuhur ataupun asar ni dah jadikan pada 2. Nampak sahabat pun berfikir tentang kedudukan itu, bukan mengatakan Rasulullah terlupa. Pastinya mereka tak katakan macam tu.
Jadi mereka tanya, maka sahabat mendapat makluman daripada Rasulullah, sebenarnya Rasulullah terlupa dan Nabi bangun semula dan Nabi sujud pada hujung akhir solat itu. Okey. Dalil-dalil lain akan disebutkan dalam masalah-masalah berikutnya, kata pengarang. So, sebab-sebab sujud sahwi apa dia? Okey. Yang pertama, orang bersembahyang, yakni orang yang menunaikan solat, yakni sebahagian meninggal sebahagian daripada sunat ab'ad sehingga kita sebutkan seperti mana yang telah disebutkan dalam sebelum ini. Kita dah mengaji sunat ab'ad sebelum ini. Okey, contoh kita meninggalkan sunat ab'ad, apa dia? Tasyahud awal. Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya ada 7 sunat ab'ad. Okey, ada 7 sunat ab'ad. Pertama, kita meninggalkan tasyahud awal. Ia merupakan sunat ab'ad. Sengaja tinggal ataupun kita terlupa, sunat untuk sujud sahwi. Okey, sunat ab'ad. So, orang yang meninggalkan sunat ab'ad, sunat untuk sujud sahwi. Kalau tak ada dalam senarai ini, kita tak boleh buat sujud sahwi. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adalah duduk ketika tasyahud awal. Sebahagian kitab dia mereka rangkumkan sahaja. Okey. Yang ketiga, membaca selawat kepada Nabi SAW semasa tasyahud awal. Itu merupakan sunat ab'ad. Ini perincian dia. Dalam satu amalan tu ada 3. Seterusnya, membaca selawat kepada Nabi SAW semasa tasyahud akhir. Okey. Keluarga, bukan pada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah. Sebab kita tak ada di rukun Allahumma salli ala Muhammad, sebenarnya kita dah boleh salam. Tapi sunat untuk mendoakan wa ala ali Muhammad. Dan seterusnya membaca doa kunut, ia merupakan sunat ab'ad. Kemudian berdiri ketika kita melaksanakan kunut, dan seterusnya selawat dan salam kepada Nabi SAW semasa doa kunut. Yang tadi tu, kalau kita meninggalkan sunat ab'ad tadi, maka sunat untuk kita sujud sahwi, seperti mana poin nombor 1 ni. Jadi hukum dia sunat untuk sujud sahwi bila mana kita meninggalkan sunat ab'ad yang 7 tadi. Dalam solat apa pun, cuma perincian dia kalau solat berjamaah, kita sujud sahwi itu selepas imam memberi salam, kalau kita nak buat sujud sahwi. Tapi kita fokus dulu dalam solat sendirian ni. Jadi yang pertama, orang yang solat ni, dia tinggalkan sunat ab'ad yang 7 yang saya sebutkan tadi, dan dia sujud sahwi. Sama ada dia sengaja buat ataupun dia tak sengaja buat, sunat untuk dia sujud sahwi. Kalau yang pertama ni clear tak? Kalau dia nak tanya soalan terus, boleh tanya, tak ada masalah. Okey. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, sebab-sebab yang boleh dilaksanakan sujud sahwi. Okey. Bawah tu ada hadis Ibnu Majah, saya tak baca. Kita terus ke depan dia. Yang kedua adalah berlaku keraguan pada bilangan rakaat yang telah dilakukan. Nampak? Tadi sebab kita meninggalkan sunat ab'ad, kita sunat sujud sahwi. Yang kedua adalah apabila kita berlakunya keraguan dalam bilangan rakaat yang kita laksanakan. Maksudnya bila kita syak dalam rakaat kita, maka kita sujud sahwi. Contoh solat zuhur, kita solat 4 rakaat, tapi rakaat ketiga tu kita confuse. Yang lepas ni keempat ke ketiga, maka sebenarnya sunat untuk kita sujud sahwi, tapi hukum yang kita ambil tadi tu sebenarnya 3. Bila syak 3 ke 4, kita ambil 3. 2 ke 1 ke, ambil 1. Cuma ni sedikit tambahan. Kalau kita terlampau kerap untuk syak, ni ambil perhatian sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau terlampau kerap untuk syak ni, asal semayang je kita syak. Sebahagian ulama memberikan jalan keluar kepada masalah ini, iaitu kita tetap juga solat seperti itu dan kita tak ulang seperti mana yang kita rasakan. Sebab itu syak dan was-was ni benda yang perlu diubati dengan ilmu. Perlu diubati, jangan dibiarkan. Sebagai ulama pergi komentar macam tu, maksudnya terlampau banyak sangat syak, maka lalukan saja, semayang saja begitu, dan dia jadi ubat kepada orang yang selalu ataupun kita sebutkan orang yang selalu syak dalam solat dia. Tapi dalam konteks perbincangan kita di sini, sujud sahwi dilaksanakan bila mana berlakunya rakaat tersebut berlakunya keraguan. Kita ragu sekali-sekala lah, maksudnya bukanlah setiap hari. Maka kita sunat untuk sujud sahwi selepas kita ambil rakaat yang
terpendek. Okey, rakaat yang terpendek. Itu buat kata pengarang di sini, ketika ini hendaklah mengambil kira bilangan yang sedikit dan sempurna rakaat yang masih berbaki kemudian sujud sahwi. Okey, sempurnakan rakaat yang berbaki kemudian sebelum salam sujud sahwi. Ini dilakukan sebagai tampungan kerana kemungkinan dia telah menambah rakaat dan juga sebaliknya. Okey, maksudnya sama ada dah terlebih kurang dia tak tahu. Jadi kalau sekiranya dia kurang, maka rakaat tersebut telah pun ditampung. Kalau sekiranya lebih, dijadikan amal kewajikan yang lain lah. Okay. Dengan itu sekiranya dia syak dalam sembahyang zuhurnya, adakah dia telah sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat sedangkan dia masih dalam sembahyang, maka dia hendaklah mengendalikan, maksudnya mengandaikan bahawa dia sembahyang 3 rakaat. Ini saya sebutkan tadi. Kalau sekiranya kita 3, 4, 3. Kalau kita baru sujud 2 ke 1 ke 1. Okay. Segera patahkan perkara tersebut. Jangan dibiarkan berlarutan sebab dia akan jadi susah nanti, jadi penyakit. Okay. Dan bawah tu ada riwayat daripada Imam Muslim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bila menyatakan apabila seorang kamu merasa syak ataupun ragu dalam sembahyangnya dan tidak mengetahui berapakah rakaat yang dilakukan. Ini dalilnya tuan-tuan, kita amal sebelum ni. Kita tak tahu berapa yang dilakukan, sama ada 3 ataupun 4, maka hendaklah dia mencampakkan, iaitu menghilangkan perasaan ragunya, dan dia hendaklah mengambil apa yang diyakini pada saat tersebut, iaitu memilih 3 kerana itu yang diyakini, kemudian sujud dengan 2 kali sujud sebelum memberi salam. Sekiranya dia bersembahyang 5 rakaat, maka rakaat tambahan itu menjadikan sembahyangnya sebagai genap untuknya. Sekiranya dia sembahyang cukup 4 rakaat, maka sujud itu adalah tekanan dan penghinaan kepada syaitan. Sebab tu penting untuk sujud sahwi. Kita sujud sahwi balik, kita niat supaya itu penghinaan, celaan kepada syaitan yang mengganggu kita. Memang ada syaitan yang khusus untuk menjaga mengganggu kekhusyukan orang solat dan sebagainya. Memang ada sebenarnya. Wallahu a'lam. Sekiranya keraguan seperti di atas berlaku setelah selesai sembahyang, maka sesungguhnya keraguan tersebut tidak memberi apa-apa kesan kerana kesempurnaan dan sah sembahyang yang didirikan. Kecuali jika dia ragu pada rukun dan juga niat takbiratul ihram, maka keadaan ini mewajibkan melakukan semula sembahyang tersebut. Okey, kalau dia syak lah pada perkara-perkara yang tadi. Kemudian kelupaan makmum yang mengikut imam seperti lama membaca tasyahud awal adalah ditanggung oleh imam dan tidak perlu sujud sahwi selepas imam memberi salam. Dalam konteks solat berjemaah jugalah. Kalau makmum tu ikut imam, imam seperti lupa untuk baca tasyahud, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad awal adalah ditanggung oleh imam dan dia tidak perlu sujud sahwi selepas daripada itu. Okey, dia tak perlu sujud sahwi kalau sekiranya berlaku seperti itu. Allahumma salli ala sayyidina, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban telah mensahihkan. Imam Ibnu Hibban antara ulama yang agak ketat setahu saya dalam penilaian hadis. Disebutkan iaitu imam itu adalah pemimpin. Okey. Imam itu adalah pemimpin, maksudnya di sini adalah dia memimpin termasuk juga keseluruhan daripada adab-adab dan juga perihal solatnya. Poin yang ketiga, melakukan perbuatan yang dilarang ketika kerana lupa, di mana perbuatan tersebut akan membatalkan sembahyang jika dilakukan dengan sengaja. Contoh kita dah ngaji sebelum ni memang bergerak lebih daripada 3 kali dan sebagainya. Maka di situ disebutkan perbuatan tersebut kerana dia terlupa, maka perbuatan tersebut akan membatalkan sembahyang yang dilakukan dengan sengaja. Okey, ini maksudnya kalau sekiranya betul-betul kita lupa dan juga kita sengaja. Contoh ada di situ. Bercakap dengan beberapa kalimah atau menambah 1 rakaat dalam keadaan terlupa, kemudian dia teringat kembali ketika masih dalam solat, maka hendaklah dia sujud sahwi. Okey, kalau dia lupa dalam keadaan macam itulah. Cuma dalam konteks solat berjamaah, dia tak ada tuntutan kalau kita tak bagi tahu ataupun masyarakat belum lagi maklum tentang perincian ni. Walaupun sepatutnya kena bagi tahu. Bukan melibatkan kunut subuh semata-mata. Okey, sujud sahwi perkara yang sangat penting. Berikutnya, melakukan perbuatan sembahyang sama ada satu rukun yang sempurna atau sebahagiannya, atau membaca surah bukan pada tempatnya ketika ia masih bersembahyang. Contohnya, ia membaca Fatihah ketika duduk tasyahud, atau membaca kunut ketika rukuk, atau membaca surah yang disunatkan selepas Fatihah ketika i'tidal.
Ketika itu disunatkan supaya dia sujud sahwi pada akhir sembahyang. Maksudnya nombor 4 ni macam mana? Maksud nombor 4 ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, melakukan perbuatan sembahyang sama ada satu rukun yang sempurna atau sebahagiannya, atau sebahagian surah bukan pada tempatnya ketika masih dalam keadaan sembahyang. Ini dia jelaskan dalam contoh tu. Ketika baca Fatihah, kita duduk tasyahud, bukan pada tempat dia. Duduk tasyahud baca Fatihah. Contoh. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila bertukarnya perkara tersebut, sunat untuk sujud sahwi. Sunat untuk sujud sahwi kalau berlaku seperti nombor 4 ni. Ni mungkin ramai orang terlepas pandang untuk tengok. Kemudian dalam kitab yang lain, sama ada yang 4. Bahasa lain tadi adalah memindahkan rukun qauli pada perbuatan yang lain. Maksudnya nombor 4 tadi. Okey. Wallahu a'lam. Terus cara melakukan sujud sahwi dan tempatnya. Ini penting. Macam mana kita nak buat dan dekat mana kita nak buat? Sujud sahwi adalah dua sujud seperti sujud-sujud yang lain. Orang yang bersembahyang hendaklah berniat sujud sahwi ketika melakukannya. So kita sujud tu sebab sujud sahwi, bukan sujud benda yang lain. Cara melakukan sujud sahwi adalah tempatnya ialah di akhir solat sebelum daripada memberi salam. Sekiranya dia telah memberi salam, kemudian sebelum sujud sama ada sengaja ataupun terlupa, dan tempoh pemisahan antara memberi salam dan selepasnya telah pun lama, maka luputlah tuntutan sujud sahwi daripadanya. Okay, maksudnya di sini kalau tiba pada saatnya untuk kita sujud sahwi tu, kita sujud terus. Tak boleh buat lepas itu. Sekiranya tempoh pemisahan itu masih pendek, maka boleh melakukan semula sujud dengan sujud 2 kali sambil berniat sujud sahwi, kemudian dia memberi salam buat kali yang kedua. Itu maksudnya kalau sekiranya kita buat secara mandirilah dalam keadaan tersebut, yang penting kita buat sebelum daripada salam dan memang berniat untuk sujud sahwi. Itu benda yang penting supaya kita tak tersasar. Maksudnya niat sebelum sujud, niat untuk sujud sahwi. Tapi kalau solat berjemaah tu biasa dah dimaklumkan dan juga bersedialah. Okey, berikutnya kalau di bawah cara melakukan sujud sahwi, saya dah cover tadi. Okey. Kalau dalam solat berjemaah dia berbeza. Saya tekankan sedikit walaupun mungkin kita dah pernah ulang dulu. Kalau solat berjemaah, imam sujud sahwi, makmum sunat untuk ikut imam sujud sahwi. Kalau imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak sujud sahwi, makmum tetap boleh sujud sahwi dengan syarat selepas daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad imam bagi salam, dia masih kekal di dalam solat dia. Dia ambil masa di situ. Okey, ini keadaan dia dalam kita sebutkan tadi tempat itu. Tapi cuma penting untuk saya bagi tahu, sujud sahwi sunat untuk buat, tapi dia tidak menjejaskan solat kalau sekiranya kita tak laksanakan. Untuk perhatian kita lah berkenaan dengan sujud sahwi tadi. Kalau tak baca subhanallah la ya'lamu wa la yashur, tak ada masalah. Yang penting kita sujud sahaja. Ikut saya tuan imam, imam sujud dan kemudian kita sujud. Macam tu. Dan sujudnya adalah 2 kali dan selepas tu kita bagi salam, bukan sekali. Okey, itu perbincangan berkenaan dengan sujud sahwi. Okey. Next. Ada soalan ke? Ustaz, lagi sekali, tadi yang dalam kalau solat berjemaah, kalau imam tak buat sujud sahwi tapi kita dah niat nak buat sujud sahwi sebab tu, dan Ustaz cakap tadi apa? Lepas salam lepas imam bagi salam, lepas tu kita boleh kita sujud sahwi. Okey. Saya ulang, dia macam ni. Contoh, kita solat dengan imam. Imam tinggalkan sunat abad. Let's say dia tinggalkan sujud, dia tinggalkan doa kunut subuh. Okay. Bila mana imam tinggalkan kunut subuh, kita di belakang tak perlu subhanallah. Biar saja imam berlalu. Mungkin sebab semangat sangat Palestin dan sebagainya, imam tak doa kunut, kita subhanallah. Imam dah sujud pun patah balik. Batal solat imam tu. Okay. Jadi bila imam tak doa kunut, kita just follow imam sampai imam sujud yang kedua, duduk semula baca tasyahud. Kemudian imam akan bagi salam. Katakanlah imam tak sujud sahwi, imam akan bagi salam. Selepas ada imam memberikan salam, kita boleh sujud sahwi selepas itu kerana ikutan kita dengan tuan imam telah pun putus dengan salam tadi.
Okay? Tapi bila mana imam sujud sahwi, makmum wajib semuanya sujud sahwi. Sifir dia mudah. Bila imam tak buat, kita sunat untuk buat. Bila imam buat, maka kita wajib untuk buat. Tapi kalau bila imam tinggal, kita gantilah. Kita buatlah seperti mana yang saya sebutkan tadi. Kita boleh saja sujud. Yang penting imam dah bagi salam. Dan selain daripada 7 perkara tadi, Allahumma salli ala sayyidina, selain daripada 4 perkara yang membolehkan tadi sujud sahwi, maka solat sujud sahwi tersebut tidak dibenarkan. Itu yang utama dalam mazhab kita lah. Kita tinggalkan sunat abad, seterusnya kita syak pada rukun-rukun dalam sembahyang, termasuk juga bacaan dan sebagainya. Itu kita sunat untuk sujud sahwi. Selain daripada itu tak boleh. Okey, jelas tak? Jelas. Dan sujud sahwi berlaku dalam solat sahaja. Dia tak macam lain. Sujud syukur buat kat luar kan. Sujud sahwi hanya buat dalam solat sahaja, sebelum kita bagi salam. Tapi kalau imam dah bagi salam, imam tak sujud sahwi, kita lah buat sujud sahwi, tak ada masalah. Dengan syarat imam dah bagi salam. Baik, boleh kita lanjutkan? Perbincangan berikutnya adalah berkenaan dengan sujud tilawah. Okay. Berkenaan dengan sujud tilawah adalah satu sujud yang sebenarnya sangat popular di kalangan masyarakat kita, ataupun bahasa yang lebih orang sebut adalah sujud siyadah. Bolehlah, tak apa, dari sudut istilah itu. Di dalam Al-Quran sebenarnya ada 14 ayat yang membenarkan, yang disunatkan untuk sujud tilawah. Okay. Cuma kita perlu beri penekanan, kalau sekiranya kita hari Jumaat tersebut kita baca surah sajadah, bukan sebab kita nak sujud tilawah, tapi sebabkan kita nak membesarkan sunnah Nabi baca sajadah dan juga al-insan. Ramai orang salah faham dan saya biasa juga ulang tentang perkara ni. Maksudnya adalah bila mana kita menjadi satu kewajipan untuk baca surah sajadah dan al-insan tu sampai ada orang tegur, itu satu benda yang tak bagus. Okay? Tapi bila mana kita buat sujud tilawah, baca ayat sujud tilawah, so kita sujud sahajalah, tak ada masalah. Tapi ini ada perbincangan dia. So dalam Al-Quran ada 14 ayat berkenaan dengan sujud tilawah ataupun yang disunatkan untuk baca doa di situ. Untuk kita sujud di situ sebenarnya ada 14 dalam Al-Quran. Tu boleh tanya guru-guru dalam ulumul Quran. Cuma nak beri pendengaran dari sudut hukum fiqh, kata pengarang di sini, disunatkan sujud tilawah bagi orang yang membacanya. Maksudnya sunat sujud tilawah bagi orang yang membacanya, ayat Quran dan juga ayat Quran yang disunatkan untuk sujud tilawah, kata pengarang, sama ada ketika sembahyang ataupun di luar sembahyang. Ia boleh dilakukan ataupun dilakukan dalam keadaan hukum disunat apabila kita sebutkan cukup syarat dia. Jadi poin penting kat sini, sujud siyadah tadi hanya dalam solat. Sujud tilawah boleh buat dalam solat, boleh buat di luar solat. Itu beza dia. Okay? Jangan samakan semua. Dalilnya dari seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang agung, masih berusia muda pada saatnya Rasulullah wafat, tapi cuma saya jelas di sini ada mengalirnya keberkatan daripada zuriat yang diberkati, iaitu daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu jadi anak hebat. Sebahagian daripada guru kita pesan untuk menjadikan urusan kita bagus dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita terlebih dahulu memberikan contoh sama seperti mana Sayyidina Abdullah bin Umar. Maksudnya diasuh sendiri oleh ayahnya jadi orang soleh, anaknya jadi pun orang hebat. Itu sedikit keluar perbincangan. Boleh sebutkan bahawa Nabi SAW membaca kepada kami satu surah yang terdapatnya pada ayatnya sajadah. Nabi baca ayat yang ada dalam Quran tu 14. Jadi Nabi melalui ayat tersebut, lalu baginda Nabi sujud dan kami turut sujud sehingga seorang daripada kami tidak mendapati tempat letak dahi. Sampai macam tu. Maksudnya Rasulullah pernah baca surah sajadah, pada ayat sajadah, maaf saya, bukan surah sajadah, maka Nabi sujud. Jadi sahabat ikut sahaja pada kedudukan itu. Dalam hadis yang lain daripada daripada riwayat Abu Daud, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar juga, baginda Nabi SAW membaca kepada kami Al-Quran. Apabila baginda membaca ayat sajadah, kami terus bertakbir
dan sujud, lalu sujud di mana sahaja Nabi berada pada saat itu. Okay, ini indahnya pengalaman sahabat khidmat pada Nabi, duduk dalam majlis Nabi, boleh dapat perkara-perkara ni. Okay. Kemudian Imam Muslim juga menambah, Abu Hurairah radhiyallahu an, sekali lagi daripada sahabat yang besar ni, apabila anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka syaitan akan menjauhkan dirinya daripadanya dalam keadaan menangis sambil berkata, wahai celaka dan binasalah anak Adam, diperintahkan supaya sujud, lalu dia sujud, maka baginya syurga, dan aku juga diperintahkan supaya sujud, lalu aku mengingkarinya, maka bagiku api neraka. Okay, so perbuatan sujud ni memang ada dalam riwayat dan menjadi satu tuntutan dan kenikmatan sebenarnya bagi umat. Cuma dalam keadaan sujud tilawah, kena melalui ayat tilawah terlebih dahulu, sama ada imam yang baca ataupun kita baca sendirian, ataupun kita di luar dengar orang baca ayat sajadah, kita boleh sujud tilawah. Nak saya bacakan ke satu-satu surah apa yang ada ayat tilawah ni? Tak payah kot. Tapi nak bagi tahu permulaannya adalah daripada surah Al-A'raf, dan ada panjang, ada Ra'du, ada surah disebutkan Maryam, surah Al-Hajj, Furqan dan sebagainya. Itu memang ada tempat sujud tilawah. Okay, next. Imam Bukhari juga meriwayatkan daripada Sayyidina Umar, wahai manusia, kata Rasulullah, sesungguhnya kita akan melalui ayat sajadah. Oleh itu barang siapa yang sujud, dia mendapat pahala, dan bagi siapa yang tidak sujud, dia tidak pula berdosa. Ini maksudnya tadi. Okay, bukan maksudnya berdosa. Kalau sekiranya dalam keadaan itu, maka kata Rasulullah, wahai manusia, sesungguhnya kami akan melalui ayat sajadah. Kita, kata Rasulullah. So, hukum di sini sebenarnya sunat bagi imam berikan makluman kepada para jemaah untuk melakukan amalan kebiasaan yang tidak biasa di tempat kita. Okay, itu kedudukan dia. Jadi kita sunat untuk imam bagi tahu terlebih dahulu. Sebab Rasulullah membagi tahu ni. Ada ayat sajadah, jadi kita akan buat persediaan. Macam sekarang lah orang bagi tahu ada doa kunut dan sebagainya. Imam memang bertanggungjawab untuk bagi tahu supaya tidak berlaku kekhilafan bagi jemaah di belakang. Okay, kalau dalam bulan Ramadan tu orang akan sebut dah rakaat kedua ada ayat sajadah. Jadi orang tak adalah rokok sebab orang semua sujud. Okay. Kemudian bilangan sujud tilawah. Bilangan sujud tilawah yang terdapat dalam Al-Quran ialah 14. Saya sebutkan tadi. Ada surah yang dinyatakan dalam pengarang di situ. Sesiapa yang ingin melakukan sujud tilawah, maka hendaklah bertakbiratul ihram dalam keadaan yang mengangkat kedua tangannya. Sunat untuk diangkat. Allahu Akbar. Kemudian dia bertakbir sekali lagi dan turun sujud tanpa mengangkat tangan, dan dia sujud seperti mana sujud-sujud yang lain dalam sembahyang dengan sekali sujud kemudian memberi salam. Ini kaedah kita sebutkan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, dan dia bagi tahu dah surah siap-siap dalam tu yang ada ayat sajadah. Kemudian takbiratul ihram dengan memberi salam adalah dua syarat yang disyaratkan ketika sujud, dan disyaratkan juga supaya mereka yang diisyaratkan dalam sembahyang seperti bersuci menghadap kepada kiblat dan lain-lain. Maksud di sini adalah secara asasnya sujud tilawah boleh dilaksanakan di luar sembahyang dan juga di dalam sembahyang, tapi cuma bila mana dibuat itu mestilah kita faham sungguh-sungguh bila tuntutan dia. Ada satu kes berlaku di kawasan sini, imam sujud tilawah bukan pada ayat dia. Patut sujud ayat 15 tapi sujud pada ayat 16. Maka batal solat tu. Sebab bukan sujud pada tempat dia. Adapun kalau buat di luar, dia lebih ringan lah. Dalam sembahyang dia berbeza. Okay. Itu sujud tilawah. Ada soalan? Dua perbincangan dah kita berlalu. Ustaz, kalau kita baca surah yang ada sujud tilawah ni, tapi kita tak sujud, ada tak perbuatan lain yang boleh menggantikan sujud tu? Tak ada. Maksud saya, bila mana kita melalui ayat tilawah ataupun ayat sajadah, kita tak sujud. Maka di situ tidak boleh kita gantikan dengan yang lain. Okay, tidak boleh kita gantikan yang lain. Boleh tak nak sujud sahwi? Tak boleh sujud sahwi sebab yang kita tinggalkan tadi itu bukan perkara-perkara yang dibolehkan. Okay? Pada asalnya lah kita tengok syarat-syarat tadi macam mana. Dan sujud tilawah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana imam laksanakan,
maka mestilah ambil masa sedikit panjang supaya jemaah di belakang boleh sujud sama dengan kita. Sebab bila imam angkat kepala, sujud tilawah itu sunat dia tidak hadir. Okey. So itu bilangan sujud tilawah. So kita faham tadi bilangan sujudnya adalah sekali sahaja, boleh dilaksanakan luar sembahyang dan juga dalam sembahyang. Okey. Ini untuk memang untuk dimudahkanlah perihal sujud tersebut. Baik, next. Kita masuk bab berikutnya. Ini bab yang sangat penting. Semua raya ni panjang lah. Berkenaan dengan solat berjamaah. Okay. Kita dengar isu sekarang ni berkenaan dengan boykot lah kepada Israel dan sebagainya. Ada sebahagian daripada guru memberikan komentar jugalah dari sudut satu benda yang bagus tetapi perkasakan solat berjamaah. Ini perkara yang sangat penting sahabat-sahabat. Kadang-kadang kita perlu semak keupayaan doa kita kepada Palestin. Kadang-kadang kita semak balik adakah kualiti solat kita tinggi. Itu benda yang penting. Ada tak keaiban, ada tak lewat dan sebagainya yang boleh menjejaskan doa kita. Antara lain untuk memudahkan kita sebenarnya adalah pastinya solat berjamaah. Okay? Ini perkara yang penting. Jadi amalan kita sebenarnya ini terkehadapan. Ini terkehadapan sekali untuk buktikan perkara tersebut, iaitu solat berjamaah dan akan turunnya keberkatan. Dan Nabi SAW sangat gemar untuk solat berjamaah sehingga pada ujung usia Rasulullah sahaja yang uzur pada keadaan itu. Jadi solat berjamaah ni kata pengarang untuk mukadimahnya, Nabi SAW mendirikan sembahyang secara berjamaah selepas berhijrah ke Madinah. Ini dalil penting. Maksudnya sebelum daripada di Mekah, Nabi tidak solat berjamaah. Walaupun ayat Quran turun dah. Okay? Nabi solat di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Nabi hanya solat berjamaah, Nabi hanya solat berjamaah ada bila tibanya di Madinah sebab secara kondusif. Tapi bila mana di Mekah Nabi tak buat. Okay? Nabi tak buat sebabkan ada halangan-halangan tertentulah pastinya. Dan apabila tinggal di Mekah selama 13 tahun dalam keadaan sembahyang, Rasulullah ni tidak dilaksanakan secara berjamaah, dilaksanakan secara sendirian, dan umat Islam semasa itu masih lagi kecil dan tidak ada masjid dan pun pada keadaan itu. Apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, baginda Nabi mendirikan solat secara berjamaah dan Nabi melakukan secara berterusan dan tidak meninggalkannya. Okay? Ini diberikan penekanan oleh Rasulullah. Maksudnya solat berjamaah ni perkara yang sangat penting. Bawah hukum sembahyang berjamaah, pendapat yang sahih berkenaan dengan hukum solat berjamaah kecuali solat Jumaat adalah fardu kifayah. Solat berjamaah ni fardu kifayah. Orang dah laksanakan, terangkat pada yang lain. Oleh itu kefarduan tersebut tidak akan terlepas daripada penduduk sebuah tempat, okay? Melainkan setelah ia didirikan dengan jelas. Ini lebih kepada isu berkenaan dengan perbincangan lah. Okay, Quran sebutkan itu di bawah, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata fantaqam ta'ifatun minhum ma'ak. Disebutkan di sini adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka daripada kalangan sahabat kamu, lalu kamu hendak mendirikan sembahyang bersama dengan mereka, maka hendaklah golongan daripada mereka berdiri dan solat bersama dengan kamu. Okay, itu antara riwayat disebutkan di sini. Ayat ini adalah ayat yang berkenaan dengan solat dalam keadaan takut. Sekiranya terdapat perintah supaya sembahyang secara berjamaah walaupun dalam keadaan takut, maka melakukannya dalam keadaan aman adalah lebih aula. Ini poin yang penting. Kalau sekiranya dalam solat dalam perang pun ada ruangnya, okay, untuk solat berjamaah, itu yang digesakan oleh para ulama. Okay, itu disebutkan tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari sudut aula, pastinya ada orang yang akan tanya, solat di rumah bersama dengan keluarga ke solat di surau di masjid? Dia sebenarnya fleksibel. Jangan sampai peringkat kita solat berjamaah hanya di rumah semata-mata, di luar kita tak buat. Okay? Dia satu benda yang sukar kalau sekiranya tak diamalkan secara berterusan. Okay? Walaupun solat berjamaah ni tak ambil masa yang panjang. Dari riwayat yang lain, Al-Bukhari dan juga Imam Muslim sebutkan bahawa sembahyang berjamaah melebihi sembahyang seorang diri dengan 27 darjat. Ini perkara yang penting.
Maksudnya darjat kita akan bertambah bila mana kita uh, hadir pada kedudukannya, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dapat fadilat 27. Cuma 27 ni sahabat-sahabat, ulama bincang adakah semua orang dapat 27. Maksudnya bila solat jemaah je dapat 27. Bila solat jemaah je dapat 27. Adakah macam tu? Jawab dia, ya, tetapi 27 tersebut tidak sama seperti mana yang lain. Dia kualiti dia berbeza lah. Ada riwayat lain sebutkan 25 dan sebagainya. Jadi ini keistimewaan orang solat berjemaah yang telah dirakamkan sendiri oleh Rasulullah. Ada riwayat yang lain sendiri oleh Sayyidina Abu Mas'ud, Abu Daud dan Ibnu Hibban. Mereka mensahihkan dari riwayat hadis sallallahu alaihi wasallam, 3 orang yang berada dalam satu kampung atau pendalaman yang tidak didirikan jemaah di kalangan mereka, maka syaitan akan menguasai mereka. Ini penting ni. Okay, maksudnya tak ada solat berjemaah akan dikuasai. Oleh itu hendaklah mereka berjemaah, sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang terpencil. Maksudnya orang yang kuat, orang yang saling bersaudara, ada orang dikelilinginya, maksudnya kedudukan itu lebih selamatlah. Dibincangkan dalam riwayat ni. Kalau sekiranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dia tidak solat berjamaah, hanya sendirian sahaja, maka ia lebih mudah terdedah kepada tipu daya syaitan. Itu maksud di sini. Kata barang di sini, maksud syaitan akan menguasai mereka ialah syaitan mengalah dan juga menguasai mereka serta mengajak mereka kepada perkara-perkara yang tak baik. Itu asalnya. Sebab itu pasak utama dalam hidup, kalau untuk orang lelaki memang solat berjemaah. Okay? Apa keadaan sekalipun, kalau tak ada uzur, maka hadir kita. Walaupun terlambat, tak ada masalah, datang sahaja. Dan fadilat itu memang disediakan kepada kita. Allahu a'lam. Kemudian, kita lompat sedikit ke hadapan. Hikmah disyariatkan, kita dah huraikan tadi, saya tak nak baca. Kita pergi kepada beberapa keuzuran yang dibenarkan syarak. Okay. Ni tengok ni sama-sama ni. Kalau uzur macam ni, baru kita tak payah pergi. Kalau tak uzur, memang kena pergi. Khusus lelaki lah. Itu lelaki. Keuzuran yang tidak melakukan solat, melakukan sembahyang secara berjamaah yang dibenarkan oleh syarak terbahagi kepada 2 bahagian. Iaitu keuzuran yang umum dan juga keuzuran yang khusus. Okay. Keuzuran yang secara umum disebutkan di sini adalah seperti hujan, angin yang kuat sehingga basah baju dan sebagainya, dan jalan itu kemungkinan berlaku becak, banjir dan sebagainya. Itu keuzuran yang umum. Maksudnya tak payah pergi. Tapi kita ada kereta dan sebagainya, aman daripada perjalanan. So kita bolehlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada keuzuran lah secara asas yang untuk kita pergi. Macam tu. Itu maksudnya tadi. Itu keuzuran yang secara umum. Keuzuran secara khusus, ada isunya adalah disebabkan sakit. Ini secara spesifik. Maksudnya memang sakit, dalam keadaan terlampau lapar, tak boleh solat berjemaah. Seterusnya takut kepada kezaliman menguasai diri dia ataupun terkena pada diri dia. Dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebab dia nak pergi toilet. Itu keuzuran khusus. Okay? Jadi Imam Bukhari jelaskan di sini, apabila makan malam seorang kamu telah pun disediakan dan sembahyang akan didirikan, maka hendaklah dia mendahului makan malam tersebut dan jangan sekali kokoh sehingga untuk menyelesaikan solat. Jadi dia ada keuzuran. Maksudnya keuzuran yang tak dapat solat berjamaah dia ada 2. Walaupun ada ulama uraian yang lebih lagi. Nak diberi penekanan di sini adalah kalau tak uzur memang kena datang, tuan-tuan, sahabat-sahabat. Kalau tak uzur memang kena datang. So ada keuzuran umum dan juga keuzuran khusus. Paling minimum sebenarnya dari sudut turutan, ini saya kongsikan, saya tak dalam kitab. Solat berjemaah mana yang paling afdal? Subuh hari Jumaat pagi tadi. Okay, yang berjemaah maksud saya subuh hari Jumaat, macam pagi tadi. Seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau sekiranya di mana saya tadi? Keuzuran umum secara khusus. Okay? Keuzuran umum dan juga khusus. Kalau sekiranya kita keuzuran secara umum dan juga khusus, memang kedua-dua ni uzur, maka kita boleh sahaja tidak pergi solat berjamaah. Cuma saya nak kongsi tadi, kalau dalam pandangan mazhab lain, antaranya seingat saya dalam pandangan mazhab Hanafi, memang tuntutan solat berjamaah ni menjadi satu tuntutan yang lebih besar berbanding dengan kita sebutkan hanya sebagai sunat sahaja.
Sebahagian ada sebutkan wajib. Tapi ada uzur yang mereka benarkan lah. Pendetilan tadi, kalau sekiranya kita dapat lihat ulama bahaskan, kedua-dua perkara ini melonjakkan kedudukan hukum solat berjamaah ni sentiasa terkehadapan. Kalau tak ada uzur umum dan juga khusus, so kena pergi, dia macam tu. Tapi kalau sekiranya kita tak ada apa-apa keuzuran, ada kereta dan sebagainya, hujan macam mana pun, kita boleh saja pergi. Sekalipun lambat, boleh saja pergi. Itu kedudukan dia. Dengan syarat ada solat berjamaah dilaksanakan di situlah. Kalau di rumah, sebenarnya ia lebih terkehadapan untuk orang yang tidak boleh pergi. Sebagai contoh, untuk muslimat, dia boleh saja solat berjamaah di rumah kalau ada peneman dia. Kalau sekiranya orang lelaki, bila uzur, dia boleh solat di rumah. Pilihan yang kedua. Okay? Cuma pendetilan tadi dari sudut solat apa yang kena pergi dulu, iaitu pertama solat subuh hari Jumaat, seterusnya solat subuh hari-hari biasa. Ini solat berjamaah maksud saya. Kalau dari sudut waktu solat yang fardu, seterusnya ulama bahas dari sudut solat Isyak. Yang terakhir adalah solat maghrib. Dari sudut level tu, solat berjamaah yang paling ditutup dari sudut fardu adalah subuh hari Jumaat. Paling minimum kita pergi hari itulah. Itu paling minimum, hari Jumaat pada pagi tadi. Itu maksud saya. Tapi kalau sekiranya kita tidak ada, maksudnya hanya ada satu waktu, maghrib je kita boleh pergi. Ia memadai untuk tarbiyah. Tak payah sampai peringkat kita sebutkan kita fokus hanya subuh saja, tak dia. Untuk tarbiyah boleh pergi. Dan syarat-syarat di situ adalah dari sudut orang tu balik dan sebagainya, bukan semua orang menjadi tuntutan untuk pergi. Nanti kita akan bahas kalau ada kesempatan untuk solat Jumaat, itu ada keuzuran dia, itu perbincangan yang lain. Yang ini hanya untuk solat berjemaah yang biasa. Jadi kalau kita nak latih diri kita, sebenarnya mulakan dengan solat subuh hari Jumaat dan hari-hari biasa untuk dapat keutamaan solat berjemaah itu. Kemudian ada hadis yang tadi daripada riwayat Imam Muslim, dari sudut kalau seseorang itu uzur dari sudut makanan telah pun ada, so makan dulu kata Rasulullah. Kemudian kalau sekiranya ada berlakunya hadas kecil ataupun hadas besar, menahan perkara tersebut, maka diberi keuzuran. Tapi ada ulama memberikan komentar, kalau kita mampu untuk pergi dan ada jemaah yang lain selepas itu, maksudnya kita pergi buang air, ada jemaah yang lain, tetap juga untuk kita pergi. Ini maksud dia. Tak semestinya dalam jemaah yang biasa. Maksudnya kalau jemaah utama telah selesai, kita ada bina jemaah yang lain, so kita hadir, walaupun kita terlewat daripada perkara yang lain seperti mana yang disebutkan tadi. Contoh kata pengarang di sini ialah seorang yang berhutang takut keluar berjemaah kerana si pemberi hutang akan mengingkorinya dan meminta supaya hutangnya dijelaskan, sedangkan dia ketika itu tidak mempunyai wang, atau seorang yang makan makanan yang berbau busuk atau pakaian yang kotor, ini termasuk juga tidak menjadi satu tuntutan untuk dia pergi. Isu pakaian ni pun penting juga. Maksudnya dia tak ada pakaian lain. Kalau dia bawa pakaian tu akan uzur dan mengganggu orang solat, maksud dia kategori uzur secara khusus. Okay? Sampai macam tu ulama bahas lah untuk mengkategorikan kita ni adakah betul-betul uzur untuk pergi solat berjemaah. Ada sikit lagi, Imam Bukhari juga melanjutkan di situ, ada hadis daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah di sini. Sesiapa yang makan bawang putih, maka dia hendaklah menjauhkan dirinya, atau sabda yang ada riwayat yang lain, maka hendaklah dia menjauhkan diri daripada masjid kami, kata Rasulullah, dan hendaklah dia duduk di rumah dia. Sebab apa? Sebab memang ganggu orang. Jadi tak dituntut untuk dia solat berjemaah lah. Kalau dia pergi juga, hukum dia makruh, dan kalau mengganggu orang, maka hukum dia sebenarnya dia berdosa. Sebab dia ganggu orang dengan bau-bau yang tak enak bila mana orang itu melaksanakan solat berjemaah. Ini suka kita kena jagalah. Semua keuzuran syarak yang dilainkan dikiaskan kepada keuzuran yang disebutkan di atas. Ini kaedah ulama bagi. So disebabkan uzur makan makanan yang tak bagus, disebabkan terlampau lapar, makanan telah dihidangkan dan sebagainya, ini semua uzur. So boleh kita ambil keuzuran itu untuk tidak solat berjamaah. Okay, wallahu a'lam. Kemudian sikit lagi, ada syarat-syarat jadi imam. Cuma dalam fiqh manhaji ni ringkas sahaja. Maksudnya diletakkan terus syarat-syarat jadi imam. Tapi dalam sebahagian kitab lain lebih banyak lah. Nanti ada kesempatan kita akan bahas. Kita tengok di sini dulu. Siapa yang menjadi imam, dia mestilah memenuhi syarat-syarat tertentu dan kebanyakannya bersifat nisbi atau relatif, bergantung kepada keadaan makmum.
Ni benda yang subjektif lah. So maksudnya tengok keadaan makmum tu macam mana. Tapi secara asasnya di Malaysia, imam-imam telah dilantik oleh pihak berkuasa agama lah. Khususnya imam masjid. Tapi kalau sekiranya kita tengok ada tak sesuai, kita kenalah buat aduan untuk perkara itu. Kan? Sebab saya pernah dapat soalan, ada kedudukan imam yang tak layak untuk jadi imam tersebut, macam mana nak turunkan, sedangkan di imam satu dan sebagainya, maka boleh ajukan permohonan ataupun kita sebutkan minta bantuan daripada pihak berkuasa agama. Ini cara dia. Sebab apa? Syarat-syarat jadi imam ni sangat penting untuk membesarkan ibadat solat berjamaah tersebut dan nak memastikan ia berjalan dengan sempurna. Pertama, hendaklah makmum tidak mengetahui batalnya solat imam dan juga hal keadaannya tidak meyakininya. Maksud dia, makmum mesti kena yakin dengan imam. Kalau imam tu tak diyakini oleh makmum, maka dia tak boleh ikut. Okay? Dan makmum tak tahu berkenaan dengan solat imam tersebut, dia batal. So dia boleh proceed. Dia boleh ikut sahaja dan tidak ada syak pada imam itu. Contoh di sini, dua orang yang berijtihad dalam menentukan arah kiblat sekira setiap seorang meyakini arah kiblat yang berlainan antara satu sama lain. Oleh itu kata pengarang, salah seorang daripada keduanya tidak harus menjadi makmum kepada seorang lagi. Ini kerana setiap mereka meyakini bahawa kawannya telah silap dan menentukan arah kiblat dan sembahyang menghadap ke arah tersebut tidak sah. Kalau sekiranya kita tak yakin imam kita tu punya kiblat, so kita tak boleh ikut dia. Sebab tu disebutkan tadi mesti yakin tentang solat imam tersebut. Okay? Saya pernah solat dekat satu surau yang tidak ada penanda arah kiblat. Ada solat berjemaah di situ. Tapi bila kita semak memang berbeza, so kita tak ikut imam tu. Sebab arah kiblat itu salah. Jadi bila mana kita berbeza dengan tuan imam dan kita meyakini perkara tersebut tidak boleh diikuti, so kita memang tak boleh ikut imam tu. Ini syarat yang penting. Okay? Yang kedua, imam bukanlah seorang yang ummi. Ini kita akan bincangkan nanti. Perkataan ummi ni huraian yang panjang. Imam bukanlah seorang yang ummi, sedangkan makmum adalah seorang yang qari. Bukan qari kemasaan tu, tapi yang boleh membaca Al-Quran dengan baik, khususnya suratul Fatihah. Jadi imam mesti orang yang boleh baca suratul Fatihah dengan baik, angkat takbir dengan baik, rukun-rukun disempurnakan dengan baik. Okay, sebab tu perlu tu dilatih. Macam baru-baru ni viral lah isu berkenaan dengan angkat takbir salah dan sebagainya. Sebab itu mesti dilatih dan dibaca macam mana takbir yang sempurna dan sebagainya. So syarat yang kedua, imam bukanlah seorang yang ummi, yang tak tahu membaca, sedangkan makmum adalah seorang yang qari. Orang yang qari tak boleh duduk di belakang orang imam yang ummi. Yang dimasukkan di sini adalah ummi adalah bacaan Fatihahnya tidak betul. Bukan surah Fatihahnya tak betul. Dan tak betul itu seperti mana kita huraikan sebelum ni dalam syarat sah Fatihah. Cacat dari sudut sebutan huruf, ketiadaan syaddah, nampak ni semua pengarang sebut balik. Atau seumpamanya, sekiranya makmum sama sepertinya, maka harus salah seorang daripada mereka menjadi imam. Kalau sekiranya salah seorang mahir dalam untuk membaca dengan baik, dia tak boleh jadi dia tak boleh mengimamkan orang tersebut. Okay? Dan yang ketiga, imam bukan di kalangan wanita jika makmum itu lelaki. Ini ada huraian nanti, syaratnya ada juga, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Tapi asasnya orang perempuan memang tidak boleh menjadi imam bagi kaum lelaki, tetapi lelaki boleh imamkan semua keadaan, termasuk khunsa dan sebagainya. Itu ada huraian nanti. Tapi ini letakkan syarat dulu yang ketiga. Imam bukanlah daripada kalangan wanita jika makmumnya lelaki. Kalau makmumnya hanya perempuan, maka boleh perempuan tersebut jadi imam. Sekiranya makmum juga dari kalangan perempuan, maka harus dia mengikut antara salah satu sama lain, seperti mana hadis yang ada di sini. Okay, tapi pada asasnya pengarang letakkan 3. Okay, tapi sebenarnya dia ada lagi yang lain. Nanti kita akan hurailah sebenarnya sebab syarat jadi imam ni pun sebenarnya banyak dari sudut peraturan solat berjemaah ni, dari kitab-kitab yang khas berkenaan dengan perkara tersebut. Okay, Allahu a'lam. Sedikit tadi dari sudut solat berjamaah yang paling afdal, yang terkehadapan selain daripada subuh tadi, sebenarnya solat sunat Aidil Adha. Itu dituntut secara berjamaah. Okay, Aidil Adha dan juga Aidil Fitri. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, solat sunat istisqa, minta hujan. Itu menjadi tuntutan secara berjamaah.
solat sunat yang tak disunatkan berjamaah, solat sunat duha tak disunatkan untuk berjamaah sebenarnya. Solat sunat witir tak disunatkan berjamaah, tapi bila solat tetap juga sah. Cuma kita nak bezakan tu, mana yang menjadi tuntutan, mana yang tidak menjadi tuntutan. Wallahu a'lam. Yang akan datang tu nanti kita akan lanjutkan, InsyaAllah, kalau tak ada keuzuran. Sila tuan-tuan, sahabat-sahabat, kalau ada soalan. Ada ke? Ada ke sahabat-sahabat? Ada soalan ke Ustaz? Dalam kitab kita ni sangat ringkas lah. Dia punya perbincangan solat berjemaah dia ringkas. Tapi kita akan huraikan nantilah poin-poin yang penting dia. Sebab dia fokus kepada solat secara umum, dah ada sedikit berkenaan dengan solat berjemaah. Selepas tu baru masuk bab solat musafir. Bab solat musafir tu panjang lah. Qasar dan juga jamaah. Wallahu a'lam. Baik.